Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Daniel Fakhruzaman bin Abdullah Din bersama dua orang rakan saya, iaitu Ustazah Ilin Raudah binti Muhammad Saleh dan juga Ustazah Najihah binti Nozli akan membentangkan satu tajuk di bawah kursus Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia, iaitu suatu analisis perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Kami merupakan pelajar option PDPP PAI 1 IPG Kolej Temenggung Ibrahim di bawah bimbingan Puan Norehan binti Mustafa. Antara kandungan yang terdapat di kajian ini adalah: yang pertama adalah sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka, sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka, pendidikan di Malaysia pada masa kini, dan hubungan antara sistem pendidikan tersebut dengan falsafah pendidikan. Dan akhirnya kita akan merumuskan apakah yang kita dapati di analisis ini. Sebagai pendahuluan, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai fasa. Fasa sebelum merdeka, fasa selepas merdeka dan juga pendidikan masa kini. Kita akan mengaitkannya dengan falsafah pendidikan negara. Apakah itu falsafah pendidikan negara? Falsafah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka adalah: yang pertama adalah sekolah pondok, yang kedua sekolah vernakular. Terdapat 3 laporan, iaitu laporan Cismen, laporan Barnes, laporan Fenwu dan juga ordinan pelajaran. Bagi sekolah pondok, ia adalah sebuah sistem pendidikan yang diamalkan berteraskan pengajian ilmu Islam. Ia telah ditadbir secara tidak formal oleh ilmuwan agama Islam. Kebanyakan sekolah pondok dilaksanakan di tempat ibadah seperti surau, madrasah dan masjid. Ia terbuka kepada golongan dewasa tanpa menetapkan had umur. Ia juga terdiri daripada individu lelaki, imam dan haji sebagai pendidik. Sistem pendidikan sebelum merdeka yang seterusnya adalah sekolah vernakular. Sekolah vernakular ialah sebuah sistem pendidikan yang diamalkan berteraskan kaum dan agama. Ia menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran hari-hari. Guru-guru dibawa daripada negara asal. Sekolah yang wujud sebagai contoh adalah sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Melayu itu sendiri. Kurikulum dan pengurusan sistem persekolahan berbeza bagi setiap sekolah. Sekolah Cina mempunyai sistemnya yang tersendiri. Sekolah Tamil juga mempunyai sistemnya yang tersendiri. Seterusnya, kita melihat kepada laporan Cismen. Laporan Cismen ialah sebuah laporan bertujuan untuk menambah baik pendidikan di tanah Melayu. Ia telah disediakan oleh HR Cismen yang merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan. Antara tujuan membina semula sistem pendidikan bagi menjamin setiap jenis sekolah diperkembangkan sepenuhnya. Langkah pemulihan oleh pihak Inggeris bagi sistem pendidikan tanah Melayu setelah pemerintahan Jepun berlaku di tanah Melayu. Antara kandungan laporan Cismen adalah pendidikan sekolah rendah percuma,
kepada semua murid sekolah rendah. Seterusnya, ia menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. Dan ia juga ingin memperkenalkan ilmu sains dalam pelajaran seharian. Laporan yang seterusnya adalah laporan Barnes 1950. Ia adalah sebuah laporan bertujuan untuk menambah baik pendidikan di tanah Melayu. Laporan Barnes telah disediakan oleh L.J. Barnes. Ia merupakan satu pertubuhan bercorak kebangsaan. Sekolah dibuka dan menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ia tidak mendapat sambutan baik rakyat tanah Melayu kerana ia telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Namun begitu, laporan Barnes mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah ia? Yang pertama, ia meningkatkan pendidikan di sekolah dengan mewujudkan latihan kepada guru. Laporan Barnes juga menyatakan untuk mencadangkan penubuhan maktab perguruan sebagai latihan kepada guru-guru yang mengajar. Seterusnya, ia ingin memperkembangkan potensi individu seperti mana yang terdapat dalam falsafah pendidikan. Laporan Van Wu 1951 adalah sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka. Ia merupakan sebuah laporan bertujuan untuk menyimak semula laporan Barnes dan pandangan masyarakat Cina. Laporan ini telah disediakan oleh Dr. William P. Fern dan Dr. Wu Tehiao. Masyarakat Cina menganggap laporan Barnes adalah untuk menghapuskan bahasa tradisional Cina. Sebab itu ia telah mendapat bantahan. Laporan ini dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan telah mendapat sambutan baik serta diluluskan pada September 1952. Akhir sekali adalah Ordinan Pelajaran 1952. Apakah yang terdapat pada Ordinan Pelajaran 1952? Ia adalah satu cadangan penubuhan dua jenis sistem persekolahan, dua bahasa sebagai bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ordinan pelajaran juga mengandungi mencadangkan supaya pembelajaran selama 6 tahun kepada para pelajar. Pelaksanaan sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh laporan Barnes dilaksanakan. Sekolah Vernakular Tamil dan Cina tidak termasuk dalam sistem sekolah kebangsaan. Antara hubung kait Ordinan Pelajaran 1992 dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah dapat meningkatkan pendidikan di sekolah dengan pembelajaran selama 6 tahun. Ordinan ini juga mempunyai hubung kait tentang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ia mampu memperkembangkan lagi potensi individu seperti mana yang telah tertakluk dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada rakan saya untuk membentangkan pendidikan selepas merdeka. Seterusnya, perkembangan pendidikan juga berlaku selepas era kemerdekaan. Ianya terdiri daripada Laporan Rahmat Talib 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Aminuddin Baki 1964, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan juga Akta Pendidikan 1996. Laporan Rahmat Talib menekankan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Laporan ini juga menampakkan perkembangan terhadap sistem peperiksaan persekolahan yang sama diwujudkan walaupun berlainan bahasa. Peperiksaan terdapat di peringkat rendah, menengah dan juga menengah atas. Selain itu, terdapat juga penekanan terhadap kemahiran teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir dan juga pendidikan keagamaan dan moral untuk kerohanian. Laporan Rahmat Talib 1960 mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kedua-duanya berusaha untuk memajukan pendidikan teknik dan vokasional sesuai dengan potensi dan kebolehan individu yang perlu dikembangkan.
Terdapat juga kaitan penekanan dalam pendidikan moral dan kerohanian yang juga merangkumi kesejahteraan diri. Seterusnya, Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran 1961 menegaskan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Pendidikan menengah atas akan melalui dua jurusan iaitu akademik dan juga vocational, dan penegasan terhadap kurikulum mengikut acuan Malaysia. Akta Pelajaran 1961 juga ada hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu dari segi penegasan asas 3M yang sesuai dengan hasrat untuk melahirkan individu yang berpengetahuan. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan iaitu akademik dan vocational berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang akan memperkembang potensi individu melalui akademik dan juga vocational. Laporan Aminuddin Baki 1964. Tahap umur berhenti sekolah ditetapkan bagi umur 15 tahun dan pelbagai kursus diperkenalkan untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir. Banyak peluang pekerjaan diberikan selepas mereka tamat pengajian. Laporan Aminuddin Baki 1964 juga ada hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pelbagai kursus diperkenalkan untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir ada kaitannya dengan memperkembang potensi individu melalui pelbagai kursus. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Penegasan juga diberikan terhadap asas 3M dan menyeluruh dalam hal perpaduan, pengeluaran sumber manusia dan pembentukan kepribadian insan. Terdapat juga usaha memperkukuh kerohanian dan disiplin yang tinggi. Hubung kait yang terdapat di antara Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah usaha memperkukuh kerohanian dan disiplin yang tinggi yang bersesuaian dengan hasrat melahirkan rakyat yang mempunyai kerohanian berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Akta Pendidikan 1996. Landasan dan wawasan akta ini adalah berdasarkan falsafah pendidikan negara. Akta ini juga merupakan rujukan utama pelaksanaan pendidikan secara meluas dan sistematik pada ketika itu. Mengikut prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pasca menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, akta ini memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan akhir sekali, pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai yang diperlukan dalam dunia yang bersaing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat. Okey, baik. Seterusnya kita sambung kepada yang seterusnya iaitu pendidikan masa kini. Elemen pendidikan masa kini yang terkandung antaranya adalah yang pertama iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP pada tahun 2006 sehingga 2010 dan yang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2012 hingga 2025 dan seterusnya elemen yang terakhir yang terdapat dalam pendidikan masa kini iaitu Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini antara elemen-elemen yang terkandung dalam pendidikan masa kini. Apa itu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP? Okey, baik. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini telah dilancarkan oleh Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Okey, pelan pendidikan ini iaitu merupakan satu dokumen perancangan yang mengandungi tiga aspek pengisian iaitu pengisian, infrastruktur dan tenaga manusia. Pelan ini bermatlamat
untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, ada dua pendekatan utama yang telah dapat dikenal pasti, iaitu pendekatan yang pertama, kesamarataan peluang pendidikan, dan yang kedua, kecemerlangan institusi pendidikan. Teras strategik PIPP ada 6 elemennya, iaitu yang pertama, membina negara bangsa, yang kedua, membangun modal insan, yang ketiga, memperkasa sekolah kebangsaan, dan yang keempat, merapatkan jurang pendidikan, yang kelima, memertabatkan profesion perguruan, dan seterusnya yang keenam, iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Jadi ini adalah teras strategik PIPP, yang mana untuk membangun negara bangsa yang maju, melahirkan modal insan, memperkasakan sekolah, merapatkan jurang dan sebagainya. Jadi ini adalah teras strategik yang mana untuk menghasilkan pelan induk pembangunan ni untuk terus maju. Apakah hubung kait pelan pendidikan PIPP ini dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Okey, jom kita lihat yang pertama, iaitu membangun modal insan yang fokus kepada ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi. Jadi, untuk hubung kait PIPP ini adalah membangunkan modal insan, fokuskan kepada ilmu pengetahuan serta kepakaran. Jadi, elemen di sini maksudnya pendidikan masa kini memerlukan kemahiran dan kepakaran kepada ahli-ahli tertentu. Jadi kita tengok yang kedua pula, iaitu melahirkan guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara. Jadi peranan guru ini penting untuk menyanjung warisan budaya-budaya negara Malaysia. Jadi dengan guru ini mampu memertabatkan kebudayaan Malaysia. Jadi dekat situ murid-murid boleh lihat apakah perkaitan pendidikan masa kini dengan warisan negara. Okay, yang seterusnya, yang ketiga, iaitu melahirkan guru yang berkualiti dengan menghayati nilai-nilai keguruan yang unggul. Jadi hubung kait PIPP ini adalah nak lahirkan guru-guru yang berkualiti, yang bermanfaat dan berkemahiran, berkepakaran dalam melahirkan, dalam menjana nilai-nilai murni, nilai-nilai murni keguruan. Elemen yang kedua, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP pada tahun 2013 sehingga 2025. Jadi apakah itu pelan pembangunan PPP ini? Yang pertama, iaitu pendidikan ini adalah satu usaha berterusan, iaitu sentiasa, sentiasa. Jadi iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti, di mana anjakan ini memberi fokus kepada aras pembelajaran bahasa, matematik dan sains. Yang kedua, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, iaitu rakyat Malaysia menghayati nilai-nilai murni dengan mengukuhkan pendidikan Islam dan pendidikan moral. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang berketerampilan, iaitu mewujudkan murid-murid yang memanfaatkan ICT dalam kualiti pembelajaran. Jadi pendidikan masa kini telah menggunakan teknologi yang pelbagai. Jadi dengan teknologi ini mampu mengaitkan dan menguatkan mereka untuk terus berkemahiran, berkepakaran dan penggunaan teknologi itu mereka tahu. Seterusnya, dan melahirkan kualiti hasil pembelajaran yang baik dengan wujudnya kualiti pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Okey, yang keempat, iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni, iaitu meningkatkan ketelusan untuk bertanggungjawab awam. Jadi maksudnya ini nak melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi teknologi dalam pendidikan.
hubung kait Pelan Pembangunan Pendidikan PPP 2013 hingga 2025 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah kaitannya antara PPP dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Okey, yang pertama kita dapat lihat iaitu sebagai medium untuk mengukuhkan dan memupuk perpaduan dan persefahaman yang erat antara murid. Jadi hubung kait ini adalah untuk mengukuhkan lagi dan memupuk perpaduan dan persefahaman yang erat antara murid. Dan yang kedua, melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepatuhan dan kepercayaan. Yang ketiga iaitu perhubungan kaitan adalah dapat memanfaatkan ICT dalam kualiti pembelajaran. Dari segi itu kita dapat lihat penggunaan ICT dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualiti dan dapat meningkatkan tahap kemahiran murid dan tahap dalam membina murid punya pembelajaran. Aspirasi sistem Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 antaranya adalah 5 perkara yang dapat dititik beratkan. Yang terkandung dalam aspirasi sistem ini adalah yang pertama iaitu akses, melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Yang kedua, kualiti, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang ketiga, equity, iaitu pendidikan ialah satu usaha berterusan. Yang kelima, perpaduan. Yang keempat, yang kelima iaitu kecekapan. Dasar Pendidikan Digital Negara Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah merupakan elemen yang ketiga dalam pendidikan masa kini. Okey, baik. Apakah tujuannya? Tujuan yang pertama adalah untuk menyediakan generasi fasih digital, yakni guru-guru dan murid dapat menggunakan penggunaan ICT ini dan mereka fasih menggunakannya dengan teknologi yang ada pada zaman kini dalam pembelajaran kini. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan. Jadi untuk meningkatkan tahap pembangunan profesional dari segi kepimpinan. Okey, yang ketiga iaitu integrasi teknologi digital dalam pendidikan. Jadi kita tengok di sini bahawasanya pada zaman kini kita telah menggunakan teknologi dalam pendidikan. Contohnya seperti Kahoot, quizzes, kita menggunakan pancaran LCD ketika guru mengajar dan sebagainya. Jadi elemen perkara-perkara itu, alat-alat itu membantu kita untuk menarik perhatian murid supaya lebih mendengar ataupun lebih memahami dalam penggunaan ICT tersebut. Jadi menarik minat muridlah untuk mempelajari. Sebagai rumusan daripada analisis sistem perkembangan pendidikan di Malaysia, iaitu adalah sistem pendidikan di Malaysia sentiasa ditambah baik sesuai dengan progresif dan keperluan global. Jadi maka itu kesan akhir pendidikan adalah untuk pembangunan diri insan secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi individu, ahli keluarga, ahli masyarakat dan seimbang agar menjadi warga negara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara yang aman, damai dan bersatu hati. Sekian sahaja pembentangan kami berkaitan dengan tajuk analisis sistem perkembangan pendidikan di Malaysia. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.